Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa kabar? Baiklah, mari belajar bersama dengan cikgu sekali lagi. Kita teruskan pembelajaran kita dengan menjawab latihan PDPR Bahasa Melayu tahun 6 2021. Baiklah, tema kita masih lagi berada di tema yang pertama, iaitu istimewanya keluargaku. Kita sudah beralih ke unit yang kedua, iaitu satu keluarga, dua budaya. Tajuk kita pada kali ini ialah uniknya keluargaku. Baiklah murid-murid, kamu semua boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Kebangsaan halaman 7. Tanda pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini ialah 1.3.1 mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Baiklah, apakah aktiviti kita pada kali ini? Aktiviti kita pada kali ini ialah membaca dialog antara Ammar dan Ruben. Kedua, mengenal pasti jenis ayat perintah. Ketiga, memilih respon yang sesuai terhadap ayat perintah dengan betulnya. Dan akhir sekali, kamu hendaklah menjawab 10 soalan pengukuhan ayat perintah. Baiklah, latihan PDPR ini kamu boleh dapatkan pautan di ruang deskripsi di bawah video ini. Baiklah, mari kita teruskan dengan pembelajaran kita, iaitu aktiviti 1, membaca dialog antara Ammar dan Ruben. Baca dialog yang berikut. Cikgu telah sediakan keratan dari halaman 7 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Tajuk dialog yang akan kita baca ialah uniknya keluargaku. Baiklah, cikgu mula baca. Jangan malu-malu Ammar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Respon Ammar. Seterusnya, ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Ammar, semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Respon Ammar. Seterusnya, Ammar pula. Tolong ambilkan album itu Ruben, saya mau melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Respon Ruben. Ruben berkata, gambar itu diambil ketika perayaan Tahun Baharu Cina dan Deepavali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan dhoti. Wah, bertuahnya kamu Ruben. Kamu sekeluarga hidup dalam dua budaya yang berbeza. Kamu dapat menyambut pelbagai perayaan dan menikmati makanan yang beraneka rasa. Seronoknya. Inilah uniknya keluarga saya. Maksudnya murid-murid, tajuk uniknya keluargaku ini merujuk kepada keluarga Ruben. Keluarga Ruben yang berbaju berwarna kuning. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Aktiviti kedua iaitu mengenal pasti jenis ayat perintah dahulu. Mari kita berkenalan dengan kata perintah. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. Mengikut Tata Bahasa Dewan edisi baharu, ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Kata perintah boleh ditambah partikel lah di belakangnya. Mari kita berkenalan dengan jenis kata perintah pula. Jenis kata perintah terbahagi kepada 3. Kata perintah permintaan, kata perintah larangan, dan kata perintah silaan. Kata perintah permintaan, tolong, harap, minta. Kata perintah larangan pula
jangan dan usah. Manakala kata perintah silaan ialah sila dan jemput. Baiklah, jenis ayat perintah pula terbahagi kepada 4, iaitu ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan dan ayat silaan. Baiklah, ayat suruhan ini untuk memberi perintah atau arahan. Dalam ayat suruhan, subjek biasanya digugurkan, tetapi untuk tujuan penegasan, subjek boleh juga diucapkan. Contoh ayat suruhan, awak pergi dari sini. Kedua, keluar dari bilik ini. Ketiga, baca cerpen itu sekarang. Kalau murid perasan tiada kata perintah di sini kerana ayat suruhan tidak memerlukan kata perintah. Baiklah, seterusnya ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat untuk membuat permintaan atau meminta pertolongan. Contohnya, tolong hantarkan jawapan anda segera. Kedua, harap kamu faham masalah saya. Ketiga, minta kamu semua bertenang. Baiklah, seterusnya ayat larangan pula. Ayat larangan ialah ayat untuk menegur seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, jangan ambil harta orang. Kedua, usah dikenang lagi perkara itu. Seterusnya, kamu jangan beritahu dia. Terakhir, ayat silaan. Ayat silaan biasanya menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Contohnya, sila buat laporan di sini. Seterusnya, jemput datang ke majlis ulang tahun kelahiran anak kami. Baiklah, apabila kamu sudah faham kata dan ayat perintah, mari kita jawab soalan yang berikut. Soalan pertama, apakah jenis ayat perintah yang berikut? Cikgu telah gariskan, jangan malu-malu Amar. Ada kata perintah jangan. Kata perintah jangan ini termasuk dalam ayat suruhan atau permintaan atau larangan atau silaan. Baiklah, sila pilih jawapan yang tepat. Seterusnya soalan kedua pula. Cikgu telah gariskan, silalah rasa kuih bulan ini. Sila merujuk kepada kata perintah dalam ayat apa? Ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan atau ayat silaan? Mana satu jawapan kamu? Baiklah, seterusnya kita lihat ayat yang ketiga. Cikgu telah gariskan, makanlah Amar. Apakah jenis ayat perintah ini? Adakah ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan atau ayat silaan? Seterusnya, keempat, tolong ambilkan album itu Ruben. Ada perkataan tolong atau kata perintah tolong ini tergolong dalam ayat jenis apa? Ayat suruhan, permintaan, larangan atau silaan. Apakah jenis ayat perintah yang berikut? Lihatlah pakaian keluarga saya. Apakah golongan untuk ayat perintah ini? Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga, yaitu memilih respon yang sesuai terhadap ayat perintah dengan betulnya. Tadi kita telah menentukan apakah jenis ayat perintah. Sekarang kita tentukan respon yang sesuai yang dijawab oleh watak yang berikut. Yang pertama, apakah respon yang dijawab oleh Amar? Jangan malu-malu Amar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Apakah respon yang sesuai? Sama ada, kuih bulan memang enak. Saya selalu membelinya di kedai berhampiran rumah saya.
Atau, terima kasih Ruben, tentu enak rasa kuih bulan itu. Saya teringin hendak merasakannya. Baiklah, soalan yang kedua. Apakah respon sesuai yang dijawab oleh Amar? Ini pula maruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah, Amar, semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Baiklah, pilihan jawapan. Wah, enak sungguh kuih yang dibuat oleh ibu kamu, Ruben. Ataupun, kuih maruku adalah makanan ringan yang berasal dari India Selatan. Baiklah, kita teruskan. Apakah respon sesuai yang dijawab oleh Ruben? Tolong ambilkan album itu, Ruben. Saya mau melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Sama ada, baiklah saya akan mengambil album itu sekarang atau album itu mengandungi banyak gambar keluarga saya. Baiklah, mari kita teruskan aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti yang keempat, iaitu menjawab soalan pengukuhan ayat perintah. Baiklah, soalan yang pertama. Tempat kosong bising apabila berada di dalam perpustakaan. Sila atau jangan. Soalan kedua. Tempat kosong, perlahankan bunyi radio itu, kata ibu kepada adik. Harap atau tolong. Seterusnya, soalan ketiga. Tempat kosong, semua penonton bertenang, kata pekerja itu. Minta atau jemput. Seterusnya, soalan keempat. Tempat kosonglah masuk ke dalam. Sama ada sila atau mohon. Seterusnya, soalan kelima. Tempat kosong, kamu kenang peristiwa pahit itu lagi. Jawapan sama ada harap atau usah. Soalan keenam. Tempat kosong, makan kek yang dibuat oleh ibu saya. Jemput atau harap. Seterusnya, soalan ketujuh. Tempat kosong, pergi ke mana-mana buat masa ini jika tiada kepentingan agar terhindar daripada penyakit COVID-19. Jawapan sama ada minta atau jangan. Seterusnya, soalan ke-8. Tempat kosong, buka kasut sebelum masuk ke dalam bilik itu. Sama ada sila ataupun harap. Seterusnya, soalan ke-9. Tempat kosong, tutup suis lampu jika meninggalkan bilik ini. Jawapan sama ada usah ataupun tolong. Akhir sekali, soalan ke-10. Tempat kosong, rosakkan mainan adik. Pesan ibu kepada abang. Jawapan sama ada jangan atau usah. Baiklah murid-murid sekalian, nampaknya latihan kita telah tamat. Apakah nilai murni yang kamu pelajari pada kali ini? Baiklah, nilai murni yang kamu pelajari pada kali ini ialah hormat menghormati. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Selamat belajar!